Assalamualaikum dan selamat kembali ke Fast TV. Jadi hari ni saya nak bawa korang tengok Volvo XC30. XC30, sorry, EX30. Yang ini adalah satu kereta elektrik serba baru yang dibina atas platform serba baru. Dan nombor 30 tu menunjukkan bahawa ianya kecil sikit, kecil sikit daripada Volvo XC40. Memang ini adalah sebuah SUV yang sangat compact dan mempunyai satu reka bentuk ataupun falsafah yang akan mencabar banyak persepsi kita. Okey, sebelum saya teruskan, saya nak minta tolong korang tekan sikit butang like dan tekan butang subscribe tu untuk bantu saya menghasilkan konten yang lebih banyak dan lebih berkualiti. Bila kita tengok daripada luar, kereta ni memang mempunyai satu reka bentuk yang tenang. Dia tidak mempunyai terlalu banyak ciri-ciri yang pelik dan unik yang cuba terlalu pulun sangatlah nak bagi nampak macam ini sesuatu kereta yang outstanding ataupun luar biasa. Kita tengok dia punya proportion, simple two box design, agak berat ke belakang sikit. Dia punya rear tu tegak menegak untuk menghasilkan ruang yang maksimum. Dan kita tengok dia punya roda ditolak ke penghujung, menghasilkan jarak ganda yang paling besar possible untuk platform ni. Dan pintu juga pintu yang agak besar depan dan belakang. So kita tahu daripada sini bahawa dia tengah cuba untuk memaksimalkan ruang kabin dan menggunakan reka bentuk yang mudah dan senang dan yang elok, yang cantik. The proportion is very nice, nisbah bentuk dia cantik dan menghasilkan kereta yang saya rasa akan boleh jadi evergreen. This idea is sebenarnya ialah sebuah compact crossover ataupun compact SUV, dan kereta ni memang tinggi sikit pada kereta biasa, dan you boleh katakan ianya sebuah SUV sebab datang dengan variant all-wheel drive dan juga variant two-wheel drive. Secara keseluruhan saya rasa reka bentuk kereta ni memang tengok daripada jauh, sekilas pandang pun dah nampak gaya Volvo dia daripada lampu lah. Kalau kita tengok daripada depan ni memang mungkin tak ada nampak sangat obvious macam Volvo, kecuali kita nampak dia punya iron mark dan dia punya lampu, iaitu dengan menggunakan gaya Torx hammer. Selain daripada tu, it's a very nice clean design. It's a very aero punya kind of shape yang typical untuk kereta elektrik. Dan of course kat bahagian depan tidak ada sebarang grill, tidak ada sebarang bukaan untuk udara yang besar, cuma ada di bahagian bawah dia punya under breather untuk kawalan suhu, yang saya rasa itu adalah active shutter juga ada kat dalam tu yang akan buka dan tutup bila perlu. Reka bentuk ni memang direka bentuk untuk aero. Kita nampak kat sini ada ruang udara, laluan udara di bahagian tepi untuk menghasilkan tirai udara di bahagian roda untuk mengelakkan ke turbulence ataupun pusaran angin dekat roda. Sini memang selalu berlaku pusaran angin. Jadi bila dihasilkan satu tirai udara dekat sini, akan mengurangkan pusaran angin tersebutlah, dan menguruskan aliran angin yang lebih bagus. Dengan tujuan itu jugalah kita tengok sekarang kereta elektrik semua mempunyai rim yang mendata ataupun flat macam ni, tidak ada deep dish lagi lah yang tenggelam ke dalam. Tak boleh, sebab itu menghasilkan pusaran udara yang juga menghasilkan rintangan udara. Kita punya side mirror pun sekarang dah bergerak ke bawah. Ini juga dilakukan untuk menguruskan aliran udara dengan lebih baik dekat sini. Typically dekat sini kalau dia keluar dari sini akan menghasilkan pusaran angin, bising dan juga menghasilkan drag. Lampu biasalah side mirror ni ada kamera untuk menghasilkan bayangan 360 darjah dan menggunakan frameless. Kaca dia tak ada frame. Nampak memang cantik lah dia punya side mirror ni. Dan rare juga among kereta elektrik, dia punya handle ni tak tersimpan ke dalam. Setengah orang tak suka handle simpan ke dalam. Ini lebih konvensional dan lebih mudah kita nak operate.
Bahagian atas ni kita akan nampak kereta ni macam two-tone sebenarnya, sebab semua akan warna gelap macam ni. Tapi gelap ni adalah kerana ia menggunakan bumbung kaca. Dan yang uniknya bumbung kaca ni menggunakan kaca dua lapis. Daripada sini kita akan nampak kaca ni adalah kaca dua lapis. Jadi kaca dua lapis ni ada dua kesan utama lah. Yang pertama sekali dia adalah penebat haba yang bagus, dan yang kedua ialah penebat bunyi yang bagus. So dia sepatutnya boleh menghalanglah kebanyakan daripada haba yang masuk daripada bumbung melalui matahari, dan juga akan mengurangkan bunyi. Saya rasa kalau waktu hujan dia akan rasa dia lebih senyap, sebab bunyi ayak jatuh tu tak begitu kuat. Notable lampu belakang dia bertingkat macam ni. Ni Volvo dah banyak guna sekarang, dan dia ada line ketak-ketak ni kan ketak-ketak ni memang nampaknya untuk menghasilkan reka bentuk belakang yang lebih lebar. Kita nampak dia punya strong shoulder line is a Volvo punya karakteristik, dan kita nampak ianya memang jelas di sini. Bila kita tengok kat belakang ni, kita akan nampak banyak garisan mendatar, termasuk yang dia ulangkan dekat lampu tadi tu. Kerana Volvo memang dia punya reka bentuk dia adalah menggunakan pemikiran Scandinavian yang mana teratur dan jelas nampak. So dia gunakan garisan mendatar ni untuk menjadikan teratur, yang nampak teratur dan nampak kemas. Kita tengok kat belakang ni, sekarang ada nama Volvo, tapi jenama model tak nampak. Jenama model berada di sini. Kita boleh nampak dekat sini tulisan EX30 di bawah stiker ni kita nampak kat situ. Okey, sebelum kita masuk ke dalam, saya tunjukkan dia punya boot dulu. Tu dia punya tempat buka. Bila kita masuk ke dalam, boot ni taklah kecil sangat, agak besar juga, 300 lebih liter. Saya letak dia punya number dekat sini lah. Dan ada ruang simpanan rahsia, bukan rahsia lah, ruang simpanan tambahan yang agak besar dekat bawah ni So you boleh gunakan sebegini sebagai ruang simpanan yang tersorok, ataupun you boleh turunkan the entire floor ni, langsung ada ruang tambahan. Bila dia ke bawah ni, nak angkat bag tu kena angkat lah. Dia ada load lip yang agak besar, signifikan. Tapi dia beri ruang tambahan. Kalau you nak senang tarik barang keluar masuk, naikkan balik lantai tu ke atas. Dan itu adalah satu proses yang agak mudah. Single hand operation boleh buat. Therefore you boleh just slide things in and out. Dekat atas ni ada satu ciri unik. Kereta ni ada beberapa easter egg yang saya nak tunjuk sekarang. Salah satunya ialah kat sini dia tunjukkan dimensi. Sini berapa meter, sini berapa meter, sini berapa meter. So maksimum 1.76 meter ataupun 69 inci. Objek yang paling panjang yang you boleh bawa kalau you tolak kursi penumpang sampai ke depan maksimum. Kalau kursi penumpang ditolak ke belakang maksimum, panjang dia 147. Kalau hanya ruang boot 0.7 meter. Lebar pun dia bagi kat sini berapa lebar dia. Ini 5.58 meter. Ini 0.84 meter. So dia split dia tak sama kan. Oh tinggi ni tinggi ni. Okey. Ni ada barang-barang yang boleh masuk dalam kereta ni, dan nanti kita ceritakan apa yang Volvo buat untuk bagi kita demonstratekan benda ni. Ini kereta yang pertama. Tengok macam mana dia orang isi barang. Oi, ini sampai ke atas. Banyak betul barang ni, barang kotak besar-besar daripada IKEA. Kita diberi bajet RM2,000, dan kemudian kita boleh letak barang-barang lah dalam kereta. Dan sampai ke front trunk pun dia orang isi. Yang ni siap ada pokok bunga, dan ada satu teddy bear tengah bawa kereta. Dan kat belakang ada banyak soft toys, plush toys, tapi dia orang sampai melebihi ruang. Okey, kau percaya tak, kat dalam ni ada 2 tilam, 3 kerusi. 4 kerusi. 2 dekat bawah false floor ni kerusi juga. Dan ini saya rasa rak buku dan bermacam-macam benda lagi lah. Dan kat sini ada 2 kotak storage, dan ada a few other small items dekat bahagian depan. Dan yang ni kita cuba nak pastikan tak ada barang melepasi tonneau cover punya limit, untuk make sure kita tak menghalang pemandangan, dan juga tidak ada risiko barang-barang terbang ke depan semasa kita memandu dan kalau break emergency. Okey, kita buka trunk. Okey, kat sini nampak macam ada 2 bukaan yang kita boleh buka. Kita cuba buka yang atas ni dulu. Boleh buka? Yes, boleh buka. Di situ ada cecair penyejuk, dan juga ini ialah untuk cecair brake. Cecair penyejuk ni dia bagi tahulah maksimum pressure apa semua.
Dan kat dalam tu you boleh nampak lah dia punya saluran-saluran pipe dan sebagainya. So kita tutup balik. Kita buka ruang simpanan depan. Ruang simpanan besar depan ni taklah besar sangat. Saya rasa untuk kabel charging muat. Kalau dia bagi 3-pin charger tu, you boleh simpan kat sini. 3-pin charger tu sebenarnya elok kalau you simpan dalam kereta. Sebab kalau you pergi balik kampung, ada 3-pin plug, you boleh pakai. Dan boleh dapat 40-50 km kalau you change charge beberapa jam di rumah. Ni ada satu easter egg. Yang lagi satu, ada gambar moose. Gambar moose ni berulang kat dalam kabin juga akan jumpa gambar moose ni. Bila kita masuk ke dalam kabin ni, pertama sekali kita akan perasan beberapa benda lah. Antara benda yang pertama saya perasan ialah dia punya door handle ni adalah besi. Ini adalah door handle yang logam lah, bukan besi, tak tahu logam lah. Dan kemudian kita akan perasan plastik di pintu ni. Plastik di pintu ni dia warna dia macam speckle sikit, berbintik-bintik. Nampak macam plastik recycle. Dan sengaja dia orang buat benda tu bagi nampak macam plastik recycle. Ini adalah salah satu benda yang akan mencabar kita punya design sensibility. Masuk lagi ke dalam. Pertama sekali steering ni mati sebab enjin tak hidup. Kerana enjin tak hidup lah, kena turn on the system. Turn on, ditekan brake. Tapi sekarang tak boleh sebab saya tak pakai seat belt. So saya kena pakai seat belt. Kejap, cuba. Dia hidup. Okay, so boleh tegakkan sikit steering. Okay. So dalam ni pertama sekali kita akan perasan steering ni adalah steering yang tak bulat lah. Dia berbentuk macam 4 segi sikit. Satu reka bentuk yang sekarang ni semakin trending lah dalam dunia kereta elektrik terutamanya. Dan kat depan kita ni kita ada 2 spoke ataupun 3 lah spoke bawah ni. 3 spoke, dan sebelah kanan untuk kawalan sistem hiburan, dan sebelah kiri pula ialah untuk kawalan adaptive cruise control dan sistem bantuan pemandu. Kat sebelah kanan ialah gear lever, kat sebelah kiri ialah dia punya wiper control dengan lampu dan signal semua. Ini adalah reka bentuk baru yang sekarang memang dipakai dalam Volvo EX90 dan semua yang lain lah. Macam typical, masuk gear ke bawah, tolak ke atas reverse, parking tekan, dan kemudian ada satu logo yang berbentuk macam meter. Yang ni ialah logo untuk adaptive cruise control. Kita nak hidupkan, kita tekan sekali. Kemudian kita akan gunakan di sini untuk naik dan turunkan kelajuan kereta. Dan juga ada steering punya simbol ni untuk menghidupkan sistem bantuan steering lah. Dan ini tekan ni untuk membuka macam-macam maklumat lah kan, kat sini, buka kat sini ya. Ini kita boleh turn on dan off dia punya single pedal operation menggunakan butang kat sini. Ini ialah single pedal operation punya button. Depan ni ada satu benda warna hitam. Yang ni adalah dia punya infrared sensor yang perhatikan muka kita. Tu pertama saya nampak. Kemudian saya nampak aircon vent dia ni. Aircon vent dia ni memang sangat berbeza cara reka bentuk dia. Dan saya jenuh fikir jugalah nak tengok macam mana ianya berfungsi. Depan tu dia tulis Harman Kardon. Ini adalah seluruh ni adalah soundbar daripada Harman Kardon. Memang menghasilkan bunyi yang tapi bunyi dia untuk orang depan, orang belakang tak begitu immersive. Tapi dia ada function, mode dia actually untuk menghasilkan bunyi untuk orang belakang. So YouTube ni dia hanya boleh tunjuk video dengan audio ni bila kita berhenti je. The moment you jalan je dengan dia punya audio, dengan dia punya video, semua berhenti. Langsung tak ada apa dah. Dan kat sini, kat bawah ni kita tengok ada beberapa function: radio, bluetooth media, phone, kamera. Kamera ni bila kita tekan dia akan tunjuk ni lah pandangan ni. Dia akan tunjuk pandangan, boleh pilih pandangan. Nak tengok dari belakang ke, depan ke, kiri ke, kanan ke, boleh pilih lah nak tengok. Kamera ni juga akan keluar bila kita memandu dengan perlahan untuk cari auto parking. Ada function auto parking, park pilot, dia akan boleh parking kereta untuk kita. Dalam banyak-banyak ni kat sini akan nampak dia tulis glove box. Kita buka, dia akan keluar kat sana, tak, dia keluar dekat sini. So glove box dia dekat tengah ni Dan kat tengah ni pula ada juga satu ruang simpanan barang. Untuk cup holder lah, kita boleh guna sebagai cup holder ataupun kita letak barang-barang apa-apa yang kecil-kecil kat sini boleh. Dan benda ni boleh kita simpan kita boleh sorok dan jadi ruang kat sini lebih lega untuk kita letak barang, untuk cas telefon dan sebagainya. Kalau kita tengok dekat sini pula, dia ada letak ruang yang ada macam false floor dekat sini juga. So you nampak
Bawah ni ada dia punya slot untuk USB-C dan lagi tempat simpan barang. So kalau you nak charging telefon, you boleh bagi keluarkan kabel sikit saja dan charge punya telefon kat sini. Kalau you ada phone yang boleh wireless charging, you boleh gunakan wireless charging dekat sini. Hari ni kita diberikan kunci macam ni, kunci kad. Ini bukan kunci utama dia, kunci utama dia ada key fob macam biasalah. Yang tu berfungsi macam biasa, macam lain-lain key fob you datang dekat kereta unlock dan sebagainya. Tapi untuk yang ni tak boleh. Yang ni kita nak lock kereta dengan unlock kereta, kena tap dekat dia punya B pillar. Dan bila nak start engine, yang ini kena ada di sini, sebelah kiri ni, untuk wireless charger tu. Jadi mungkin tanya, so lepas tak boleh pakai wireless charger sama dengan kunci. Bila dah jalan tak apa, letaklah tepi. Tapi kadang-kadang dia akan tunjuk key not detected lah. Tapi kalau dah jalan dia tak adalah berhenti ke tiba-tiba ke apa-apa. Jadi kita pun tanya juga kenapa. Sebab ini bukan kunci primary lah. Yang ni hanya kita bawa masa bila nak bawa, dia kata you bawa ni dalam wallet you lah. Jadi kalau kita tinggal kunci key fob tu ke hilang ke, kita tak boleh masuk kereta you dengan kunci secondary tu. Dan juga kalau kata contoh you pergi cycling you hanya bawa wallet kecil nak bawa kad, tak mau bawa benda-benda besar-besar, bawa lah dalam poket you dan lebih senang dan lebih mudah. So this the secondary key, that's why dia punya functionality tu agak limited. Skrin ni dia tak begitu besar dan saya happy skrin ni tak begitu besar. Ni masalah utama ni. Sekarang ni skrin ni sangat-sangat besar untuk setengah-setengah kereta sampai tak make sense. To me this is just about the right size. Top of the screen ni bawah daripada windshield base. Dan aircon boleh duduk kat sini, tempat yang agak optimum. Although design ni tak begitu optimum, kita nak bagi airflow pada saya lah. Saya tak dapat maksimum. Dapat jugalah actually kalau tarik kan. Kuat juga angin yang datang ke muka kita ni. Cuma bila you tengok dia punya aircon vent ni, dia tak immediately obvious macam mana ianya berfungsi. And I like that. It's challenging. You kena tengok dan fikirkan. Okay, tak tahulah kabin yang berkenan ataupun tidak. It's a little bit edgy. So I think it's for younger buyers lah. Untuk older buyers agak sedikit mencabar untuk dia orang nak fahami dan suka kereta ni. Saya nak cuba duduk belakang, di belakang diri saya sendiri. Jom. Saya 5 kaki 10. Dan kalau saya duduk belakang saya, lutut ni agak tinggi jugalah. Sebab this is a compact car. Dan kalau seat depan ni tak turun maksimum, kaki saya boleh masuk lagi lah ke bawah kursi tu. So agak okey dan agak selesa jugalah. Cuma dia punya seat ni rasa sedikit rendah lah banding dengan lantai dia. Itu tak boleh buat apa sebab kereta ni nak maintain dynamic punya roofline dia sloping sikit ke belakang. Ini tinggal 3 jari untuk saya lah. Kalau dia angkat lagi, dia jadi memang tak selesa, dekat sangat dengan bumbung. Ada headrest yang kita boleh laraskan. Ini untuk kedudukan saya, kena angkat tinggi sampai habis lah. Ini yang paling sesuai. Dia punya sudut sandaran dia okey. Dan tengok ni ada, kat boleh turun macam ni. Oh, tak boleh split lah. So tak ada center armrest. Switch untuk kawalan tingkap ada di sini. Sini ada cangkuk. Tidak ada poket kat belakang, tapi ada nice blue insert. Dan dia ada satu drawer yang kita boleh ambil dan letakkan di mana-mana lah. Dan dekat drawer ni juga ada Easter egg, gambar mus lagi, kiri dan kanan. Sini ada gambar pokok. So ada ruang yang simpan barang yang agak besar kat situ lah. So cabin practical. Dekat sini pun ada tempat letak botol kecil. Dan overall I kind of think that the cabin is a very interesting cabin, and Volvo memang typically comes up with really nice cabin design, and this is the same. Okay, so bahagian pertama jalan Genting Sempah Janda Baik ni, sebelum pintu gerbang agak open juga, ada sweeping corners juga, ada cat untuk kita layan dia punya handling. The second part tu agak sempit sikit dan jalan dia selekor lebih tajam. So kena layan this first part. Jalan kat sini pun agak elok dah sekarang. Okay, corner ni memang ngeri sikit. Aku suka slow down kat sini. Tightening radius. And then blind corner. This is nice sweeping, but be careful, tak nampak. Ada orang berhenti isi air kat tepi ni kadang-kadang. Be careful. Sebab ada blind corner. Slow down nicely. Go. And
So aku tak suka tak ada single pedal. Bila single pedal, you don't have to leave your foot on the throttle. Very rarely you have to leave your foot on the throttle. You boleh just lepaskan minyak awal. But I guess dengan kena guna brake ni rasa little bit more engaging kot. You just have to do a bit more work. And some people equate the amount of effort you put into the drive as being more engaging. Me, I just want a smooth drive and easy input. So the weight transition left right there not bad. Brakes are good. Can feel the weight, obviously. As you can see, it's possible to hustle this car around these tight corners. You have to respect the weight, the mass. Jangan brake lambat sangat. But it's okay sebab as we remember, EV dia banyak torque, instant torque. So it's okay that you don't carry so much speed to corners. So brake kali, you got some time. It's transition right left. It doesn't feel out of sorts even though jalan tak perfectly smooth, undulating sikit. Okay, dah sampai ke pintu gerbang. Okay, the second part ni a bit tight lah. Kalau ada kereta, there's not much chance to overtake. Kalau tak ada kereta, still boleh nak layan juga. Seronok sebab dia precise throttle control, all-wheel drive. So you boleh point it and dia tarik lah somehow, dia pull into the car into the corner, dia tarik dia tak masuk ke dalam corner. Just jangan laju sangat. It's quite okay with left right. Tak ada, there's no like transition left right roll pasal COG rendah kan. And that makes the car feel a lot more predictable. Itu cerita dia. Untuk Volvo EX30 ni aku ada sikit surprise untuk hampa, iaitu kali ni aku bawa DB meter. DB meter ni akan mengukur bunyi dalam kereta ni. Korang boleh tengok dekat sini dalam satu video ni kelajuan dan juga tahap bunyi. Dan sebelah ni aku letak satu carta, korang boleh tengok dia punya tahap bunyi dia. Kereta ni memang tak bising. Masa kita berhenti tu bunyi macam dalam perpustakaan, dan bila kita memandu pun dia jarang naik sampai ke 70 desibel. Kebanyakan kereta akan cecah sampai 70 desibel, tapi kereta ni dia selalunya duduk dekat low 60s, which means sebagai satu kenderaan ianya mencapai satu tahap NVH yang sangat rendah. Okey, jadi sebagai rumusan lah, aku rasa EX30 ni adalah sebuah kereta generasi baru untuk kereta elektrik. This is the next move untuk kereta elektrik, di mana kereta elektrik ni semua nak masuk ke zaman pasaran awam, pasaran umum ataupun mass market. Jadi untuk masuk mass market ni, kereta ni dah kena menawarkan ciri-ciri yang menjadikannya rasa macam normal lah saya rasa kan, iaitu dari segi dia punya range, charging speed, dan yang paling penting sekali dia punya harga. Jadi kalau kita tengok Volvo EX30 ni memang mungkin nampak macam dia sedikit mahal daripada mungkin kita kata Smart #1, sebab this is from the same group and same platform. Tapi kita akan nampak untuk Volvo EX30 ni bateri dia besar sikit lah.
Dan so that means that you akan dapat extra range, and of course dia punya dalam kabin ni saya rasa ada mempunyai ciri yang unik lah, yang boleh menjadikan satu daya tarikan. Of course dia juga mencabar, macam saya cakap tadi, dia punya penggunaan bahan plastik kitar semula yang nampak macam plastik kitar semula tu mungkin akan memaksa kita untuk menjadi seorang advocate ataupun jadi nak berceramah, bersyarah pula cerita kenapa plastik dan macam tu, to explain dia design approach dan dia design philosophy. Some people akan rasa itu sedikit menjengkelkan, tapi setengah orang akan rasa bangga yang kereta dia menggunakan plastik yang dikitar semula itu terpulang pada masing-masing. But I think this is a very interesting car yang aku rasa berpotensi lah untuk menjadi satu produk yang boleh kita kira sebagai benchmark untuk compact SUV elektrik pada masa depan. Okey, sampai situ je aku punya komen. Kalau boleh, tolong tekan butang like dan kongsikan dengan kawan-kawan. Dan juga saya nak minta tolong sikit, ramai lagi yang belum melanggan kepada saluran saya ni. Bantu saya punya algoritma, tolong tekan butang subscribe dan butang loceng supaya tak ketinggalan bila kita mau naik video terbaru. Pemandu Malaysia Pandai Berhemah, kita jumpa lagi insya-Allah.